Nabi mula bercakap mengenai apa yang akan berlaku. Dalam banyak-banyak apa yang akan berlaku, Nabi SAW membayangkan akan berlaku perpecahan kepada umat Islam. Qad iftaraqat Banu Israil ila 72 firqatan wa sataftariqu ummati ila 73 firqah kulluhum fi an-nar illa wahidah. Berbahaya besok ya. Ada dah sakit kuat. Nabi sallallahu alaihi wasallam qad iftaraqat Banu Israil. Banu Israil telah berpecah pada 72. Wa sataftariqu ummati, dan umat aku akan berpecah pada 73. Bila Nabi sebut hadis ini setelah kembali daripada Isra Mi'raj. Sebelum pada ini Nabi SAW menggambarkan bahagian ini. Jadi kalau kita letak dalam fikiran kita tidak akan berlaku perpecahan, sakit jiwa lah kitanya. Apatah lagi kalau kita nak letak jangan berlaku perpecahan. Sebab itulah Maulana Anwar Shah Kashmiri, masalah mana saya ni belajar di India setengah jam 2 jam ni memang dia bercakap. Letih ni masa tak bercakap ya, boleh mikrofon ni boleh bercakap 2-3 jam pun. Kalau di kampung saya mengajar start daripada pukul lepas subuh sampai pukul 12.30, rehat sekejap 2.30 sampai pukul 5. Tak letih lah bercakap ni. Cuma orang sini nak dengar tak tahu lah. Habis dah. Maulana Anwar Shah Kashmiri sebut apabila Allah menurunkan ayat qul huwal qadiru ala an yab'atha 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw liyab'isakum syai'an wa yuziqa ba'dakum ba'sa ba'd unzur kaifa nusarrifu al-ayati la'allahum yafqahun. Makna ayat ni Allah sebut, wahai Muhammad, beritahu kepada umatmu, Allah mampu mendatangkan azab daripada langit atau daripada bumi ataupun memecah belahkan kamu sama sendiri. Lihat dengan baik, Allah buat semua ni supaya mengerti. Anwar Shah Kashmiri rahmatullahi sebut, Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalam apabila dia dibangkitkan untuk umat dia mengajak manusia ke agama, sewajibnya manusia menerima ajaran Nabi-Nabi. Pasal apa? Semua manusia ni menggunakan khidmat dan juga material yang Allah cipta. Dia bernyawa dengan udara yang Allah cipta. Dia minum air yang Allah wujudkan. Dia berjalan atas bumi Allah. Tak ada satu pun yang tidak dicipta oleh Allah. So semestinya dia kena terima ajaran Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalam. Apabila ada yang menolak, he must be punishment. Seseorang itu mesti diberikan balasan yang setimpal. So Nabi-Nabi alaihi wassalam diminta ataupun diberi pilihan oleh Allah untuk menentukan apakah punishment untuk dia punya umat. Lalu disebut ada di kalangan Nabi-Nabi apabila umat dia menolak ajaran itu, azab tu mari daripada langit, ada azab daripada bumi, dan ada azab tu pecah belah sama sendiri. Ada rasul yang terima waktu hujan, wa fajjarna al-arda uyunan faltaqal mau ala amrin qad qadir. Ada umat yang ditenggelam oleh Allah dengan air hujan, mampu habis segala manusia yang menolak ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang mari pada bumi, ada yang dihancurkan hanya dengan nyamuk. Dan Nabi Muhammad berdasarkan kepada hadis-hadis yang akan sebut kalau ada masa, Nabi kita menerima punishment untuk dia punya umat ialah berpecah sama sendiri. Hadis ini disebut oleh Khabbab bin Al-Arith radhiyallahu ta'ala anhu. Qala salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan lam takun salliha min qabl. Qalu ya Rasulullah sallaita salatan lam takun tusalliha min qabl. Qala ajal inni sa'altu Allah fihi ma salasan fa'atani sentani wa mana'ni wahidah. Sa'altu Allah alla yusibahum qahtun ka qahti Yusuf fa'ataniha wa sa'altu Allah alla yusallita alaihim aduwwan min ghairihim fa'ataniha wa as'altu Allah alla yuziqa ba'dahum ba'sa abad famana'aniha. Rekasnya hadis ni katanya khabar, satu kali Nabi semaya
semayanya very very long, cukup panjang, sehingga sahabat risau Nabi mati ketika sembahyang. Rokoknya panjang, sujudnya panjang, bacaannya panjang, sehingga di kalangan sahabat kata mati dah kau Rasul. Tapi alhamdulillah Nabi menyudahi setelah Nabi sudah solat, sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah sallaita salatan lam takun tusalliha min qabl. Wahai Rasulullah, awak telah sembahyang satu sembahyang yang tidak pernah kamu sembahyang sepanjang hidup pada ni. Qala ajal. Nabi kata, yes, I agree. Betul, saya setuju. Kenapa? Nabi sebut alasannya. Sa'altullah fihi ma salasan, karena aku memohon pada Allah 3 perkara dalam sembahyang tadi. 2 rakaat sembahyang memohon 3 perkara. Dan Nabi sebut 2 diterima, 1 ditolak. Maknanya Nabi sembahyang, Nabi berdoa dan Nabi nanti jawab daripada Allah dalam sembahyang tu juga. Apa dia? Nabi sebut pertama, Allah yusibahum qahtun ka qahti Yusuf. Aku berdoa kepada Allah supaya umat aku ni tidak diazab dengan bencana kebodohan sebagaimana berlaku pada zaman Nabi Yusuf. Orang jadi kafir kerana khilafah, aku tak mahu, kata Nabi. Orang jadi murtad kerana tak boleh makan, Allah terima permohonan. Yang kedua, aku minta juga umat aku tidak dibalai dengan musuh daripada luar, jadi kafir kerana kepimpinan, jadi murtad kerana kepimpinan. Aku tak nak benda ni. Nabi kata Allah terima. Akhir sekali aku minta supaya jangan balas sama sedih. Allah yuziqa ba'dhum ba'sa ba'd. Aku berdoa supaya tidak dibalas ke sama. Famana'aniha ni Allah Ta'ala. Bukti jelas bahawasanya perpecahan, perbalahan ummah ini suatu yang mesti akan berlaku. Ini perkara pertama yang saya nak sebut. Masa habis dah kan? Ada 2, 3 lagi ni. Boleh? Minailah dulu sikit. Yang kedua, poin yang kedua. Pasal saya main Kelantan ni. Yang kedua, kita kena faham berbeza dengan berpuak. Islam lagi tafarruq. Islam tak pernah lagi ikhtilaf. Faham dengan baik ni, jangan lama ke salah faham. Allah sebut dalam ayat yang membaca, ya ayyuhallazina amanu wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jangan kamu berpuak-puak. Dalam banyak hadis Nabi sebut, pertama yang baca tadi, iftaraqat banu Israel wa sataftariqu. Dalam hadis-hadis lain Nabi sebut mengenai ikhtilaf. Wa man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup di kalanganmu ni lama sikit, dia akan dapati perbezaan yang banyak. Di sana ada 2 istilah yang perlu kita faham. Satu iftiraq, satu ikhtilaf. Iftiraq haram dalam Islam, berpuak tak boleh. Ikhtilaf satu yang real dalam hidup. Ikhtilaf ni berbeza, iftiraq makna berpuak. Ni boleh faham dengan baik. Rekah ni yang mau sebut cepat-cepat dan ni pasal tak ada masa. Orang yang nampak tak boleh berbeza, dia bukan manusia. Dia lebih pada itik lembu kubah. Lembu kubah dia punya kepala berjalan, dia berjalan belakang. Biasa tengok itik berjalan-jalan aja. Kepala pergi, hak lain pun turut-turut. Kepala lalu kereta mampu dah 3-4 ekor. Dia kata kan, pasal apa dia pergi? Pasal ketua dia pergi. Pasal padan dengan pasal dia itik. Kita walaupun ketua kita berjalan, tengok kereta lalu, kita break dulu, pergi juga mampu lah. Nampak tu? Itu berbeza. Yang tak boleh dalam agamanya iftiraq. Ikhtilaf dibenarkan dalam agama. Dan amu nak sebut malam ni, kalau kita mengaji hadis, amunya alhamdulillah masa di Pakistan sempat mengaji kulit ke kulit, Bukhari, Muslim apa ni.
Tidak ada satu bab dalam hadis ni kecuali berlaku ikhtilaf ulama. Tidak ada satu bab. Bab apa beritahu saya? Bab apa? Kalau kita mengaji fiqh, mengaji hadis, babul miyah dalam bab air. Hal yunasi amla. Adakah air ini menjadi kotor tidak? Balah ada ulama. Ikhtilaf dah. Imam Malik kata la, al-ma' la yunadisu syai'. Air tak ada benda yang mengotorkan. Selagi dia air, dia tetap bersih. Tiga ulama lain dak, al-ma' yunadisu. Pahak tiga ni pula balah sama sendiri. Kotor dengan gapo. Pabak air mani, halil mani najasun amla. Adakah air mani ni najis ke tidak? Balah pula. Ini semua kita panggil ikhtilaf, tidak iftiraq. Hak yang dilarang oleh agama ialah iftiraq. Ikhtilaf boleh, dan kalau kita tidak nak ikhtilaf, maknanya bukan manusia. Ikhtilaf ni artinya berbeza variasi. Berbeza variasi. Memang dia bakal Pakistan, memang suka biryani, suka palau. Dia bakal Thailand, suka tom yum, pedas-pedas. Oh tu yang gastrik itu kan. Jadi apa yang kita nak halal kita, orang tu suka biryani, orang ni suka palau, orang ni suka, itu manusia dalam bab kehidupan. Ada suka roti canai, ada suka roti payah. Itu ikhtilaf, perbezaan. Dalam agama ikhtilaf dibenarkan. Sebab itulah tubiknya kata-kata ikhtilaf ummati rahmatun, nak menggambarkan ikhtilaf ni benda biasa saja dalam kehidupan. Hak yang dilarang oleh agamanya iftiraq. Yang dilarang oleh agamanya iftiraq. Lalu Allah sebut wala tafarraqu wa sataftariqu ummati dalam hadis. Dua. Yang ketiganya, banyak berlaku silap faham. Cakap nak bersatu. Bukan parti bersatu Dr. Mahathir ni dah. Penyatuan ummah. Lalu bacalah ayat-ayat yang memang tidak kena. Bukan ayat bersatu tu. Contohnya ayat yang baca, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Ni bukan ayat supaya bersatu padu. Dengan ini yang ketiga amal sebut untuk orang pertama. Ni bukan ayat bersatu padu. Kenapa dia baik? Ini banyak berlaku silap faham, misunderstanding, silap ambil. Ayat ni meminta supaya kita kembali kepada ajaran Al-Quran. Wa'tasimu bihablillah, artinya mu semua kena berpegang teguh kepada tali Allah. A kembali pada tali Allah, B kembali pada tali Allah, C kembali pada tali Allah, D kembali pada Allah. Malah tak berlaku, tidak berlaku perpecahan. Ni nak bersatu, nak satu atas dasar apa? Melayu potolo. Atas dasar apa? Kayu disatukan melalui paku. Semi disatukan melalui besi, melalui welding. Kita nak bersatu rasa apa? Sebab tu Allah tidak sebut bersatu. Allah kata mu kena kembali, mu arak kembali kepada Al-Quran, mu Melayu kembali kepada Al-Quran. Sebab itu amba sebut sama, taraktu fikum amrain in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Orang terjemuh, aku tinggal kepada kamu dua perkara. Amba kata tak betul terjemuh dua perkara ni. Arak amrun ni kita we must translate to command, order. Dua arah. Perkara ni apa panggil things. Perkara ni macam gelah, macam sekup, macam gula. Jadi kalau Nabi tinggal sekup dengan gula kan, nak buat teko pun tak boleh. Kena ada air panas, kena ada persekebutan. Nabi tinggal dua arahan. Taraktu fikum amroini, aku tinggal kamu dua arahan. Enta masaktum bihima, kamu pegang kepada dua arahan ini, lan tadillu abada. Ini kita faham dengan baik dah.
Penyampaian dengan baik ni, sebagaimana yang kita panggil general order, sebagaimana kita panggil SOP, sebagaimana kita panggil apa-apa pun yang berbentuk guideline untuk meneruskan kehidupan beragama. Bukan tinggal gula kau sekut kau tak ada. Pitih pun Nabi tak pernah tinggal apa kau sekut dengan gula. Nabi meninggalkan arah, iaitu Quran dan juga ahli Nabi. So sekarang kau yang tinggal sebut, jangan bercakap nak bersatu kalau awak tidak nak kembali kepada Al-Quran. Tak usah bercakaplah nak bersama-sama kalau tidak ada suatu perkara yang mengikat kita. Jadi kewajipan kita sekarang perlu kembali pada Al-Quran dan juga sunnah Nabi kita Muhammad. Dan saya cukup setuju dengan soalan pengerusi majlis. Salah satu daripada ajaran Nabi bertusah dalam semaya. Susah kan? Bertusah dalam semaya ni memainkan peranan besar. Kalau kita boleh simpulkan, Nabi yang dalam bab bertusah ni ada 3 perikat. Mula-mula Nabi mengarahkan supaya betul. Istawu wa'tadilu. Nabi kata istawu wa'tadilu yarhamkumullah. Betulkan saf, penuhkan saf. Wasadul furaj. Perapat. Itu first time Nabi buat arahan. Setelah arahan dibuat, ada sahabat Nabi ni ialah manusia biasa, tolu biasa je lah, main-main. Akhir Nabi sebut sawu sufufakum fa inna taswaf tasufuf min tamamis salah. Nabi kata betulkan saf, karena betulkan saf ini sebahagian daripada sembahyang. Maknanya sebahagian daripada kesempurnaan sembahyang. Kalau tak betul sah, tak sempurna sembahyang. Ini Nabi beritahu sebab apa mu kena betul sah, kerana tak sempurna sembahyang. Tapi ada juga yang masih tolak, sehingga Nabi bagi ancaman. Pertama, ancaman biasa. Ancaman ada 2 perikat dalam bab betul sah. Istawu fa inni arakum min warai. Nabi kata betul sah ni kerana aku nampak walaupun aku duduklah ke depan. Fa inni arakum min warai. Ini ada hadis. Nabi kata betul kan sah. Kenapa perlu betul? Kerana aku nampak buat mengada duduk memang. Dia nampak Nabi menghadap di kiblat dah kan. Dia dengar ke Nabi tak nampak dia duduk di belakang Nabi. Nabi terpaksa menggambar inni arakum min warai. Ini ancaman pertama. Ada lagi hak tolu. Mari warna tahu ni. Munjuk tak sebut pan, saya nak ajak sebut tolu pan. Tak ada terlepas. Ada lagi hak tolu. Sehingga Nabi memberi ancaman yang kedua. La tasawwunna sufufakum aw la yukhalifunna Allah baina wujuhikum. Mun betul saf ataupun Tuhan akan paling kamu balas sama sendiri. Ini perikat-perikat ajaran agama dalam segenap aspek untuk kita bersatu, untuk kita bersama, untuk kita tidak balah, untuk kita tidak berpuak sama sendiri. Ini peranan. Cuma oleh kerana masing-masing sekarang tidak kembali kepada Al-Quran, tidak kembali kepada Al-Hadis, kepada Sunnah, maka jadilah apa yang terjadi. Lebih pada nak berpuak. Tidak berbeza, itu perkara biasa. Itu untuk orang pertama sebut 2, 3, 4 perkara ni. Aku lakukan oleh hadap astagfirullah. Jazakallahu khairan jazak diucapkan kepada yang berbahagia Maulana di atas satu penerangan yang kita rasa bukan puas hatilah, yang ni memang merangkumi kesemuanya sekali. Apa yang tajuk hampir kita nak ambil pada malam ini, iaitulah memantapkan akidah, menyatukan ummah. Yang mana konklusinya pun kita dah buat dah sebenarnya. Menyatukan ummah ini adalah satu perkara yang hampir mustahil untuk nak berlaku, tetapi meraihkan khilaf itu adalah satu perkara yang baiklah. Jadi saya nak teruskan kepada soalan saya yang kedua, iaitu kepada yang berbahagia Datuk Dr. Fathul Bari. Adakah politik ni sebahagian daripada akidah? Soalan saya pendek ya. Adakah politik ni sebahagian daripada akidah? Fala tafadhal masykurah. Bismillah.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz pengacara majlis, Tuan Imam, Syekhuna Maulana Syahri Mustafa, rakan-rakan daripada Kelantan, YB Azizan, Exco Kerajaan Negeri Perlis, pihak di Jawatankuasa Masjid, sidang hadirin, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudara, saudari-saudari yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Saya sebenarnya malam ni tak nak bercakap panjang sangat sebab rugi kita tak ambil istifadah dan manfaat daripada Maulana. Jadi satu soalan ni lah untuk saya. Lepas ni kita pelepah kepada Maulana. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, politik sebahagian daripada akidah ataupun tidak? Pertama sekali, bila kita meneliti ta'rifan ataupun maksud siasah, Nabi SAW pernah menyebut dalam satu hadis, kanat banu Israel tasusuhumul anbiya. Maknanya suatu ketika dahulu Bani Israel ini mereka diuruskan dan ditadbir oleh para nabi mereka. Itu siasah. Maknanya pernah digunakan di dalam hadis Nabi SAW, perkataan as-siasah. Al-Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin, bila disebut tentang as-siasah, politik ni, dia kata apa politik? Politik ni dia kata tadbiru syai' wal qiyamu alaihi bima yuslihu. Maknanya mentadbir atau mengurus sesuatu dan kemudian bangkit mempertahankan dan menjaga sesuatu demi kemaslahatannya. Umumnya politik ni mentadbir dan mengurus sesuatu demi menjaga keperluan dan kemaslahatannya. Itu politik. Itu siasah. Kemudian apabila perkataan siasah ini disandarkan kepada politik negara tertentu, politik negeri tertentu, politik Malaysia, politik parti, dia akan jadi maksud lain. Tuan-tuan dan puan sekalian, padahal pada asalnya politik ni tadbir dalam Islam. Kita urus keluarga, siasah. Kita urus masjid, siasah. Kita urus sekolah, siasah. Semuanya siasah. Sebab dia berkaitan dengan soal tadbir urus, penyeliaan. Namun apabila hari kebelakangan ini orang mula mewacanakan soal politik ni sebahagian daripada akidah ataupun tidak, tujuan soalan ini diajukan nombor satu sekali, tuan-tuan dan puan sekalian, dia ada objektif dia. Matlamat dia untuk menidakkan usaha menyatupadukan umat Islam. Pada saya. Sebab tu dia nak ajak cakap kat orang politik ni bukan akidah, jadi masuk parti ni tak ada sangkut paut dengan akidah, masuk parti ni tak ada sangkut paut dengan akidah. Betul, pada asasnya dia bukan akidah. Namun kita lihat dalam sejarah Islam dulu, tuan-tuan dan puan sekalian, bagaimana platform politik ini dijadikan satu platform untuk memperkukuhkan dan memperkasakan akidah. Platform pemerintahan Nabi SAW di Madinah, politik, siasah, Nabi jadikan ia untuk memperkasakan akidah umat Islam. Platform pemerintahan di zaman Ma'mun, Khalifah Ma'mun, yang terkenal dengan penyebaran ideologi Mu'tazilah dululah. Tak payah cerita panjang lah bab Mu'tazilah pula. Ia digunakan oleh contoh penasihat Ma'mun. Siapa dia? Penasihat Ma'mun ni Bishr Al-Mirrisi. Bishr Al-Mirrisi ni, dia ni duk nasihat pemimpin dia ni, kiri kanan duk bisik ni, dia duk bercakap soal memperkasakan dan mempertahankan, memperkukuhkan akidah Mu'tazilah yang bercanggah dengan akidah Ahli Sunnah. Tuan-tuan, dia guna apa? Dia guna platform as-siyasah, platform politik. Sehingga ada tokoh ulama besar pada waktu itu, Al-Imam Abdul Aziz Al-Kinani, datang berdialog, berdebat dengan Bishr Al-Mirrisi di hadapan Ma'mun, mempertahankan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Topik perdebatan ini berkenaan dengan khalqul Quran, berkenaan dengan Al-Quran itu makhluk ataupun tidak.
Tak apalah bab tu. Yang penting akidah ahli sunnah bertembung dengan akidah Mu'tazilah atas platform politik. Tuan-tuan, Syiah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, penyebaran dan perkembangan Syiah atas muka bumi dulu sampai ke hari ini atas platform apa? Atas platform siasah, atas platform politik. Kekuatan Syiah Iran pada hari ini atas platform apa? Platform politik. Isu di Yaman atas platform apa? Platform politik. Tuan-tuan, jadi kalau kita nak asingkan terus politik dengan akidah ni, ada masalah. Ada masalah. Masalah besar, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kok mana pun dia mesti seiring. Akidah ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian hendaklah sentiasa menjadi pembimbing bagi siasah. Bila akidah tidak membimbing siasah, bila akidah tidak memimpin siasah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, manusia akan rosak. Mana boleh kita nak bagi manusia, oh okey, bagi dia tu, pasal apa? Pasal dia tu ahli politik, pandai cakap. Tapi percakapannya, perkataannya, tuan-tuan, tidak dibimbing oleh akidah yang benar. Mana boleh? Hak tu yang nak rosak. Kita kalau orang Perlis cakap tolol ni, teruk ni sikit lah, kasar sikit lah. Tapi kalau orang Kelantan, tolol tu biasa. Itu biasa. Kalau orang Perlis, tolol hang ni, dia lain sikit. Perlis kita ada cara lain pula. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi saya berpendirian bahawasanya kita jangan duk ajak masyarakat di luar sana, oh politik lain, akidah lain, tak ada kaitan dan sebagainya. Tak boleh kita ajak macam tu. Kita bercakap kepada dunia bahawasanya Islam ni dinul hayah. Islam ini mengurus kehidupan, way of life. Tapi bila mai implementation, nak implement dalam pengurusan kehidupan kita melalui platform politik, kita kata tak boleh ada kaitan dengan akidah. Mana boleh? Kita dah beri satu tafsiran yang salah. Mereka bagi alasan, ada orang bagi alasan, dia kata tak boleh. Bila kita kata politik ni kaitan dengan akidah, sat lagi orang duk kafirkan orang. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya nak ringkaskan sebab saya nak bagi kat Maulana, saya pun nak dengar banyak istifadah daripada Maulana ni. Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, ketika mana peristiwa golongan-golongan peristiwa Haruriyah, golongan Harura, Khawarij dulu. Khawarij ini mereka lawan pemerintah di zaman Ali bin Abi Talib, di zaman Uthman bin Affan, susulannya Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Mereka kafirkan pemerintah mereka, Ali bin Abi Talib. Bila mereka kafirkan Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, mereka lari ke satu kampung, satu perkampungan. Dikenali golongan-golongan ini, kampung Harura ni golongan Haruriyah, Khawarij yang awal dulu. Ali mereka kafirkan. Tuan-tuan dan puan sekalian, Ali ini pemimpin politik, pemimpin khilafah Islam, khalifah Islam pada waktu itu. Clear? Nak pergi lalu azan dulu ke? Ustaz, nak pergi lalu azan dulu? Teruskan. Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, pemimpin politik. Dia berhadapan pemimpin politik Islam yang sah pada waktu itu, dibai'ah oleh sahabat-sahabat Nabi dan para tabi'in pada waktu itu. Tapi dia ditentang oleh satu kumpulan yang mengkafirkan dia, Khawarij. Khawarij ini tuan-tuan dan puan sekalian, dia tak iktiraf Ali sebagai pemimpin. Mereka iktiraf kumpulan mereka sahaja. Siasah politik. Mereka berpolitik, tetapi mereka berpolitik dengan cara yang salah. Salahnya Khawarij, janganlah kita jadikan alasan untuk memisahkan antara politik dengan akidah. Tak boleh. Tuan-tuan, Ali bin Abi Talib hantar siapa? Hantar Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ibn Abbas sendiri minta izin kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, sehingga dia kata tarajjaltu
aku falabis tu wa tarajal tu, aku pakai baju cantik elok, aku sikat rambut bagi elok, aku nak pergi menghadap hiwar, dialog Ibn Abbas dengan golongan-golongan Khawarij ni. Katanya diriwayatkan dalam hadis ada 6,000 orang yang terima dakwah Ibn Abbas, hasil dialog Ibn Abbas dengan mereka, keluar meninggalkan perkampungan Khawarij ini 2,000 orang ikut Ibn Abbas radhiyallahu anhu balik. Yang lain berperang sehingga terbunuh. Pasal apa? Pasal siasah, pasal politik. Jadi mereka kata kalau kita duk habaq politik ni dah kaitan dengan akidah, bimbang akan jadi Khawarij. Tuan-tuan, lagi kita bimbang adalah bila berlaku pengasingan antara politik dengan akidah secara total, puak-puak liberal akan isi vacuum ini, ruang ini. Liberal bagi kebebasan. Tuan-tuan dan puan sekalian, isu LGBT kita biasa dengar lah kan, isu LGBT. Sekarang ni pedofil ni hak jenis suka budak-budak. Tuan-tuan kena ingat tau, sekarang kita kena tahu, sekarang ni di Amerika, budak-budak yang baru dilahirkan, dia tak bagi letak jantina, dia tak bagi letak male or female, laki ataupun perempuan, dia tak bagi letak. Ada satu kumpulan ni, dia suruh panggil mereka ni Debis. Tak boleh, dia Debis, mereka bukan baby, Debis. Sampai umur dia 4 tahun, nampak kecenderungan dia, baru bagi dia laki ke perempuan. Mereka tak bagi. Sebab apa? Sebab memilih jantina, mereka tak bergantung kepada fitrah yang Allah berikan, tetapkan. Dia bergantung kepada kemahuan setiap individu. Tuan-tuan, anak kita lagu tu, bila beranak lagi kita duk mengkelahi dengan anak kita dapat cucu. Oi, cucu jantan nak bubuh nama Muhammad kan, nak bubuh nama Ali. Dia kata, tak mau lagi, biar lu. Tengok lu dia nak perempuan ke lelaki. Kita nak lagu tu. Dan lagi membimbangkan sekarang ni tuan-tuan, mereka mula mewujudkan komuniti pedofil. Pedofil ni orang yang suka kat budak-budak, rogol budak-budak, sexual harassment ni. Tengok budak-budak dia berasa terangsang, tengok bini tak terangsang, tengok budak kecil-kecil. Tuan-tuan, sekarang ni di Amerika, tuan-tuan, dah ada satu komuniti masyarakat, mereka nak wujudkan satu perkampungan pedofil yang mana lelaki yang suka kepada budak, dia kahwin dengan perempuan yang suka kepada budak, mereka lahir budak, mereka tidur bersama dengan budak tu, seterusnya lahir satu komuniti pedofil. Dan mereka, target objektif gerakan mereka adalah untuk buat apa? Untuk memberikan hak, menuntut hak golongan-golongan seperti ini. Kita kata LGBT, lesbian minta hak dia, gay minta hak dia, bisexual hak suka, perempuan boleh, laki boleh, balon belaka suka, bagi hak dia. Transseksual, hak yang mana jenis tukar sana tukar sini, potong sana potong sini, hak ni pun ni minta bagi hak dia. Nanti nak mai hak nombor 5 ni, hak yang suka budak-budak, kita nak bagi hak mereka. Kenapa seperti ini? Kerana siasah tak dibimbing dengan akidah, tak dibimbing dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Siapa nak isi benda ni? Puak liberal lah, bagi kebebasan. Tuan-tuan, manusia ni kalau bebas, tanpa ada perundangan, tanpa ada sekatan, tanpa ada border, macam-macam dia buat, macam-macam dia buat. Tapi kita ada perundangan. Bukan saja perundangan perlembagaan ataupun peruntukan undang-undang dalam negara. Kita ada undang-undang yang telah Allah tentukan dan tetapkan ke atas kita. Jadi sebab itu saya heran. Orang duk ajak, dia kata tak, kita bincang akademik. Akademik ke tak akademik ke, kita bukan satu keutamaan, bukan aulawiyat, bukan satu kemaslahatan. Kita nak ajak orang, politik tak ada kaitan dengan akidah, bukan satu keperluan. Kita kena ulang sebut kepada masyarakat bahawasanya politik hendaklah dipimpin dengan akidah, politik hendaklah dibimbing dengan akidah.
Hak tadi ni, hak balik semua. Wa'tasimu bihablillah, balik kepada Allah, balik kepada Allah. Yang ni kena. Hak yang ni kalau nak bahas dalam universiti, paper akademik tak apa. Hampa bahas bersama dengan ahli ilmu, bukan nak dikongsikan di kalangan orang awam supaya orang awam dia tak terasa, politik, agama, akidah. Kalau berlaku situasi yang macam ini berlaku, tuan-tuan, bahaya kepada masyarakat. Jadi itu pandangan saya. Tak ada pusingan pertama dah. Ini terus saya serahkan kepada Maulana untuk perhabis. Dia punya sesi, saya pun nak duduk depan nak ambil manfaat. Jazakallah khair. Silakan. Jazakumullah khairan jazak diucapkan kepada yang berbahagia Datuk Dr. Fathul Bari di atas penerangan. Bentar tadi berkaitan dengan politik. Adakah ianya sebahagian daripada akidah ataupun tidak? Maka jawapannya, ianya sebahagian daripada akidah, yang mana ianya akan membentuk peribadi orang untuk dia nak memimpin masyarakat yang berada di bawahnya, mudah-mudahan insya-Allah. Kita bagi laluan seketika untuk azan dan kita sambung kepada soalan yang seterusnya. Seterusnya kita akan minta Maulana untuk buat sesi penggulungan lah insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tahu kita lah satu lagi last. Boleh ke? Satu lagi. Datuk Fathul Bari minta dua lagi. Boleh ke dua lagi? Ha?
Witir, kita bagi Maulana witir punya soalan. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kita akan sambung kita punya forum kita pada malam ni, walaupun panel kita seorang dia dah tak sila duduk dan jangan lari, dia lari dah sah. Kita teruskan lagi dengan kita punya Maulana kita. Dan untuk makluman tuan-tuan, kita punya forum ni sesi tanya jawab ini, forum tanya jawab ini, kita ambil soalan-soalan ini daripada anak-anak karya. Kita ambil soalan-soalan yang kita datangkan pada malam ini merupakan soalan daripada anak karya. Saya himpunkan, kemudian kita bagi kepada Yayasan Khairul Ummah IKAF. Kemudian kita ajukanlah kepada panel-panel kita yang hadir pada malam ini, insya-Allah. Jadi seterusnya soalan saya yang kedua pada malam ini untuk Maulana, iaitu berkaitan dengan bagaimanakah untuk membentuk masyarakat agar mengikut tuntutan ummatan wahidah. Falyatafaddal mashkur. Bagaimana membentuk masyarakat agar mengikut tuntutan ummatan wahidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ni tak larat sangat dah ni. Letih dah. Apalah kita jawablah satu lagi. Macam mana, bagaimana nak membentuk masyarakat untuk menjadi ummatan wahidah. Ummatan wahidah. Seperti pada firman Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum pada saya jawab soalan tadi, sikit lagi saya nak sambung apa yang ada berkait dengan Datuk Dr. Fathul Bari sebut tadi. Punca perpecahan ni sambung yang saya sebut tadi pun bermula dengan isu-isu politik. Faham dengan baik. Politik ni mudah segala-galanya. Politik mudah untuk cari makan. Seorang hamba Allah tak mengaji sekolah pun kadang-kadang SPM pun tak apa. Main politik jadi YB, jadi ESCO, kaya-raya dia. Kita yang mengaji PhD siapa law ni pun susah. Mudah. Politik mudah menipu orang. Dia tipu mudah-mudah juga kampung. Macam mana YB? Kita akan tu start daripada jadi tok wakil sampai ke pencing tu akan tak penuh lagi. Mudah. Kenapa? Kerana politik ni pemusatan segala-galanya. Dia punca kepada masalah umat Islam ni bermula dengan politik. Cuma saya nak sebut, politik kalau tidak diheret kepada persoalan akidah, dia akan jadi ikhtilaf. Tapi kalau dicampur dengan akidah, jadi iftiraq. Ini paham ni, dia hamba sebut tadi. Kalau hanya base kepada persoalan politik semata-mata, dia hanya lebih ikhtilaf. Sebab itu berlaku perbezaan di antara sahabat dengan sahabat. Ini ikhtilaf. Tapi hasil daripada tidak di manage dengan baik, mari Syiah jadi akidah, jadi iftiraq, jadi firqah, mari khawarij, mari itu, mari ni, timbul macam-macam lagi. Jadi nak kena urus dengan baik. Ikhtilaf perlu diurus dengan baik, manakala iftiraq perlu dipastikan tidak wujud dan dicatat daripada berlakunya iftiraq. Ini ajaran yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhtilaf perlu diurus, iftiraq jangan dibenarkan sama sekali. Saya ni suka di samping mengaji, suka membaca, banyak jugalah pembacaan. Ada sedikit pengetahuan, sama ada sejarah-sejarah Khulafa' Rasyidin ataupun sejarah-sejarah pemerintah-pemerintahan moden. Semuanya hasil daripada permainan politik. Di pihak sahabat, politik punya pasal. Di pihak sahabat Nabi, politik punya pasal. Orang kata dia kecek. Kalau kita baca sejarah
majlisut tahkim macam mana berlaku. Dah berlaku persetujuan di antara kedua belah pihak untuk bangun mengisytiharkan Ali tanazul berundur. Ya, seorang lagi pula setuju untuk mengisytiharkan Muawiyah juga berundur. Tapi apa yang berlaku? Ya, kawan Ali ni kerana dia sidah, urdu panggil sidah, jujur, lurus, dia pun isytihar, aku bagi pihak Ali mengisytiharkan Ali berundur. Yang kawan tu bang isytihar, saya isytihar mengekalkan Muawiyah. Sama-sama sahabat ni. Politik punya pasal, akhirnya terjadi apa yang terjadi. Dan kalau kita baca sejarah moden, macam mana kuasa-kuasa politik diadu domba, negara-negara yang diperintah oleh raja-raja, bangkit orang yang kononnya menentang kezaliman di Mesir, guling raja, naik presiden baru, akhir presiden lebih teruk daripada raja yang memerintah. Di Suriah dan yang moden. Sebab tu ajaran yang mari ajar politik ni tidak daripada akidah otak ni, otak tak betul, otak somak masuk air. Bahasa paling mudah hamba sebut macam kita nak makan kuih, orang sini makan kedok akak, kena akak, kuih akak ni dia ada adonan, ada peralatan. Adonan ni kena ada gandum, kena ada santan, kena ada manisnya. Tu adonan. Kalau setakat honi je tak jadi akak. Dia kena ada acuan dia. Dia kena ada sabuk untuk bakar. Kalau mari duk pesarah, sabuk tak ada hubungi dengan akak. Bagi penampar je balik Mu nak makan akak warna tak ada sabuk nak bakar dengan apa? Orang Kelantan lah tu cakap tu. Memang tidak orang tak bubuh sabuk dalam adonan, tapi tanpa sabuk tak akan masuk sebiji akak. Memang akidah tak bercakap mengenai politik. Tanpa politik la yuqamuddin illa bidah. Tidak boleh dilaksanakan agama tanpa ada kekuasaan. Mun ada kekuasaan mun tak main politik. 10 orang sahabat Nabi yang dijamin syurga oleh Nabi kita Muhammad, 9 ahli politik. Hanya Abdul Rahman bin Auf yang tidak terlibat dengan politik, terlibat dengan ilmu perniagaan. Sebab itu yang berhormat ni suatu yang mulia di sisi Allah. Kecuali dia menghina diri dia makan rasuah, dia penipu, dia jahat. Hak ni memang Allah sebut, man yuhinillahu lahu, man yuhinillahu fama lahu min mukrimin. Mana-mana orang yang menghina diri dia sendiri memang tak perlu dihormati. Tapi kalau dia guna kuasa politik, jadi yang berhormat, jadi mentifsah untuk iqamatud din, dia orang yang terbaik. Karena itu kerja Nabi, itu kerja Rasul, itu kerja khilafah. Tiba-tiba ada mari manusia mari duana tak tahu politik ni bukan perkara akidah. Ini satu yang otak masuk air kalau mau di Kelantan. Bapa bercakap begitu nak memesongkan umat. Ada hubungan Abang sebut ikhtilaf dan politik boleh, tak ada satu, jangan iftiraq. Tapi kenapa yang kita perlu faham bahawasanya politik sesuatu yang juga diperlukan dalam kehidupan manusia. Kerana Nabi SAW mari nak jadi ahli politik, melaksanakan kehendak agama. Awak nak laksanakan mana kalau awak tak ada kuasa? Awak nak kekuh ke mana kalau tak ada gigi? Gosi tak putus makan mie boleh lah gosi. Nak kekuh buah berkerah tak boleh. Kena faham dengan baik. Kemudian soalan kita macam mana nak jadi ummah ya wahidah. Nak jadi ummah wahidah. Wahidah mudah je. Ummah wahidah ni 3 je asas. Satu, yang kita mesti pastikan kepercayaan kita berasas kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi. Pastikan percayaan yang kita panggil akidah. La budda an nakuna salimin al akidah. Akidah kita mesti salim. Jangan hidup percaya benda-benda yang tidak ada hubungan dengan yang dibawa oleh Nabi melalui Al-Quran dan melalui hadis. Nabi kita Muhammad SAW dalam nak memastikan akidah
benar, betul setiap apa yang berlaku dia akan sebut. Contohlah, Nabi duduk satu kali, tiba-tiba petir apa yang kau sini petir? Oh, Kelantan panggil pelakar kan? Petir tu mang tu bau dekat. Kilat. Bunyi kilat yang derah. Nabi duduk sama-sama tiba-tiba kilat, petir. Dia benar ni melibatkan kepercayaan. Nabi sebut, "Madza taquluna fil jahiliyah?" Madza taquluna fil jahiliyah? Wahai sahabatku, aku nak tanyamu, apabila berlaku petir gini ketika jahil itu, mu kata apa? Apa pandangan kamu mengenai petir ni? Qalu, sahabat kata, li wiladati azimin au limau li wafati azim. Kita berkepercayaan kalau berlaku petir begini kerana lahirnya seorang manusia, ia akan jadi orang besar lalu akan petir, ataupun mati seorang maharaja berlakulah petir. Lalu Nabi kata tak betul, karut, semua ni percaya karut. Nabi pun sebut yang kita panggil hadis istiraqus sama'. Inna Allah idza qada amran, apabila Allah buat satu keputusan, Allah beritahu mereka beritahu mereka, setan yang akan naik pergi curi dengar. Arab panggil istiraqus sam', naik untuk curi, mendengar apa keputusan Allah SWT buat. Kemudian dia akan cepat-cepat turun beritahu kepada dia punya, orang kata panggil wajib ni apa ke sini? Dia punya awak-awak dia di kalangan munajim, kahanah dan sebagainya. Jadi Nabi nak memastikan supaya apabila berlaku sesuatu yang melibatkan kepercayaan, Nabi akan terangkan kenapa benda itu berlaku. Untuk apa? Supaya kita percaya, kita yakin, kita mempercayai sesuatu yang berpunca daripada Allah dan Rasul. Kalau mu percaya hak mari Tuhan, aku percaya daripada hak mari pada Allah. Mu percaya orang Kedah, percaya orang Kelantan, semuanya mari daripada Quran, daripada hadis. Bapa kita nak balas? Masalah berlaku ni percaya hak tak ada dalil. Dia percaya ke hatu, dia percaya ke Tok Bomo, percaya ke Habib. Dia nak percaya pada Quran. Pertama mesti salamatul aqidah, percaya dengan akidah yang dibawa oleh Nabi. Banyaklah apa dia tu kita kena mengaji lah. Yang kedua, mesti kena sahihul ibadah. Ibadat yang kita nak buat ni ada sumber. Sahihul ibadah. Ibadat walaupun kecil sekalipun mesti sabit dengan nas. Kena ada prinsip tu. Contoh, Umar kata, laula ma ra'aitu nabiyya qabla ma qabbaltuk. Nabi Umar menceritakan mengenai cium Hajarul Aswad. Nabi kata, kalau aku tak tengok sendiri Nabi cium Hajarul Aswad, aku tak akan cium. Dan dalam hadis lain, Ali karramallahu wajhah sebut, "Lau kana ad-dinu bir-ra'y, lakana asfal khuf ahaqqu bil mas." Ali kata kalau tidak, kalau agama ni pakai otak, atas khuf ni lebih utama disapu nak banding di bawah. Di bawah lebih utama disapu. Ni masa sapu ambil sapu ke di atas, sepatut sapu ke di bawah pasal berjalan menggunakan tapak. Tapi pasal agama dengan ittiba', turut daripada Nabi. Jadi yang kedua, pastikan apa saja ibadat mesti benda tu sahih mari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak Nabi ni tuan-tuan tak perlu kita bala. Ibadat ni tak perlu kita bala. Macam-macam pilihan. Contohnya apa kita nak buat contoh? Ada pilihan macam-macam. Sembahyang. Cara sembahyang, sembahyang wajib. Cara sembahyang reasonable. Orang yang sihat molek duduk berdiri. Orang yang tak sihat duduk atas kursi. Berkahwin, contohlah berkahwin dengan janda, ada dalam hadis
berkahwin dengan anak muda, anak dara, ada dalam hadis. Nak pakai kahwin, apa nikah dengan anak janda, dengan janda. Pasal Nabi nikah dengan Khadijah, janda kaya. Nikah berumur daripada kita sikit. Bapa nikah dengan anak dara, Nabi nikah dengan Aisyah. Bapa nak balas kitanya. Ibadah pastikan sahih mari Nabi SAW. Dan yang ketiganya apa yang kita panggil matinul khuluq, ajaran Nabi matinul khuluq, kita tidak mencampuri usaha orang lain kecuali yang patut. Akhlak yang mulia kita panggil. Akhlak mulia ni apa erti? Akhlak mulia ertinya bawa kebaikan untuk diri dan juga untuk orang lain. Bawa kebaikan untuk diri untuk orang lain. Apabila kita boleh pegang tiga prinsip ni, iaitu salimul aqidah, sahihul ibadah, matinul khuluq, kita akan jadi umat yang satu. Cuma kalau nak terperincikan, panjang lah, agak panjang. Apa yang saya mampu sebut, sebenarnya dengan ada sedikit paham, boleh ikhtilaf dalam beragama, adanya akidah yang sama, ibadah, matinul khuluq, tak ada sebab untuk kita balok. Berbeza perkara biasa. Berbeza perkara untuk kita balok sehingga berpecah. Dan apabila kita boleh buat, artinya akidah kita mantap, umat kita akan bersatu. Baki lagi, apabila kita faham ilmu agama, masing-masing ada keperluan. Orang politik ada keperluan untuk diobat dari pihak agama. Orang yang tidak politik ada keperluan. Sebab itulah disebut dalam satu hadis, wa ja'alakum tawaif. Hadis disebut oleh Ubay bin Ka'ab. Nabi SAW sebut, apabila Allah cipta manusia, Allah SWT cipta manusia di ke alamul arwah, kharaqaha min hal wasim wa min hal dasim wa min hal adim. Ada di kalangan manusia tu dicipta berbentuk gemuk, berbentuk kuruh, berbentuk tinggerapa, ada putih, ada hitam. Roh tu dipikat roh. Akhirnya Allah SWT panggil semua roh duduk setempat. Fastantaqahum, Allah minta supaya roh ni bercakap. Allah kata alastu bi rabbikum qalu bala. Dan dalam hadis itu panjang. Akhirnya Nabi sebut wa ja'alakum tawaif. Allah menjadikan kamu semua ni wahai manusia tawaif, bertaifah. Taifatul anbiya'i wal mursalin. Ada satu taifah di kalangan nabi-nabi dan rasul-rasul. Taifatul ulama'il mukhlisin. Ada taifah ulama yang mukhlisin. Taifah Nabi sebut panjang lebar. Akhirnya ada taifah kafir, taifah munafik. Ini kita tidak dapat nafikan. Dan masing-masing ada tanggungjawab dan juga ada peranannya tersendiri. Ulama dia tak serupa dengan orang politik tanggungjawab dia. Ulama memberi nasihat, ulama mengajar, ulama mendidik masyarakat. Orang politik bertindak, berbuat, melaksanakan kehendak agama, tapi semuanya mesti memahami agama. Ulama kalau pihak agama ada kehendak peribadi, bala. Orang politik ada kuasa buat keputusan kehendak peribadi, bala. Tapi kalau ulama turut kehendak agama, orang politik turut kehendak agama, tak akan berlaku suatu masalah besar sehingga berlakunya perpecahan. Tidak akan berlaku. Kenapa? Karena masing-masing, kalau ibarat kapal terbang atas langit, kat masing-masing ada laluannya dah. Tak belaga. Kalau belaga juga terderebah tu tolong. Orang-orang dah laluan ni dia ngomong kok laluan lain. Tolong kat belaga lah. Aksiden lah. Kalau masing-masing turut dia punya laluan, tidak akan berlaku. Sebab itulah bagi saya, walaupun apapun yang nak berlaku, kalau kita faham dengan baik tuntutan agama, kita tidak akan mendatangkan masalah besar. Walaupun di sana ada perbezaan itu hanya perlu kita urus dia dengan baik. Itu dia. Wallahu a'lam. Aku lu kali tawassul. Adalah tercakap. Jadi tuan-tuan dan puan hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, itulah tadi sebentar berkaitan dengan bagaimanakah kita untuk membentuk masyarakat yang mengikut tuntutan ummatan wahidah. Dalam pun disebutkan oleh Maulana sebentar tadi berkaitan dengan tiga. Sekiranya kita berpegang ataupun kita ikut tiga tuntutan tersebut,
maka akan berjayalah kita untuk membentuk ummatan wahidah, iaitulah yang pertama aqidatus salim, yang kedua sahihul ibadah, dan yang ketiga iaitu matinul khuluq. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada hari ini mendapat kebaikan, istifadah daripada apa yang telah pun disampaikan oleh kedua-dua ahli panel kita sebentar tadi. Jadi saya tidak berhajat untuk nak bercakap panjang kerana masa telah pun mencemburui kita. Dan insya-Allah selepas daripada kita menunaikan salat Isyak secara berjemaah selepas daripada ini, dan saya menjemputlah tuan-tuan, puan-puan semua yang hadir, YB semua, untuk kita turun ke bawah dan kita ada sedikit jamuan yang telah pun disediakan oleh pihak masjid insya-Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.